Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Jadi, hari ini saya akan membentangkan projek digital iaitu mengenai asas tata bahasa dan kemahiran tata bahasa iaitu yang memfokuskan menganalisis kesalahan tata bahasa dalam karangan murid darjah 6. Jadi dengan senang hatinya saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Wan Nur Izzah binti Wan Zailani. Saya juga merupakan uh, pog- saya juga merupakan pelajar PPSMP ambilan Jun 2023. Saya juga daripada kelas unit BM2. Jadi untuk hari ini kita akan memfokuskan 3 kesalahan yang dalam tata bahasa, iaitu yang pertama kesalahan ejaan, yang kedua kesalahan kata dan yang ketiga iaitu kesalahan ayat. Jadi ini merupakan karangan murid darjah 6 yang saya pilih, iaitu dia menulis mengenai pengalaman perkemahan. Jadi kita pergi kepada kesalahan ejaan terlebih dahulu. Apa itu kesalahan ejaan? Kesalahan ejaan dalam perkataan merupakan kesalahan seperti tertinggal huruf ataupun sebagainya. Antara faktor yang boleh mengundang pelajar untuk membuat kesalahan iaitu mungkin pelajar kekeliruan dalam menulis karangan. Yang kedua, kurang ilmu pengetahuan mengenai kosakata. Dan yang ketiga, kelaziman penggunaan bahasa yang tidak betul. Jadi, setiap murid tu berpotensi melakukan kesalahan ejaan, terutamanya lah kepada murid yang lemah dalam subjek bahasa Melayu. Berikut merupakan kesalahan ejaan yang saya temui dalam karangan murid darjah 6, iaitu saya telah menganalisis dan saya mendapati ada 4 perkataan yang dieja dengan salah, iaitu kita tengok dekat sini aur. Di perkataan betul dia adalah gantikan O kepada U. Telur. Kita di ejaan betulnya adalah telur. Gadget. Patutnya gadget. Dan yang akhir sekali terbaik. Patut dieja terbaik. Itu merupakan kesalahan ejaan. Jadi kita pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu kesalahan kata. Apa itu kesalahan kata? Kesalahan kata merupakan salah satu aspek kesalahan umum lah bagi kebanyakan penutur. Bentuk-bentuk kesalahan ini seumpamanya biasanya digunakan dalam bahasa Melayu, tapi sebenarnya salah daripada segi tata bahasa. Kesalahan-kesalahan ini dapat dikenal pasti dalam beberapa sudut. Sebagai contoh, kita ada daripada sudut kesalahan makna dalam ayat. Maksudnya kita menggunakan perkataan yang membawa maksud yang salah dalam ayat. Tapi tidak jelaslah untuk disampaikan kepada pembaca. Yang kedua adalah kata sendi nama. Kata sendi nama itu apa? Kata sendi nama terletak di depan kata nama, frasa nama atau kata ganti nama dan dipisahkan daripada perkataan yang mengikutnya. Kata sendi nama ialah perkataan yang digunakan untuk merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa yang lain. Contoh kata sendi nama, kepada, di dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah bentuk jamak. Berikut merupakan analisis yang saya dapati dalam karangan murid darjah 6, iaitu yang pertama sekali kita dapat lihat perkemahan itu disediakan selama 3 hari 2 malam. Perkataan disediakan dianggap tidak sesuai kerana ianya memberi makna yang salah dalam ayat. Sepatutnya perkemahan itu berlangsung selama 3 hari 2 malam. Kita gantikan digantikan dengan berlangsung. Yang kedua, pasukan bulan sabit merah mencipta alat keselamatan yang baru. Sepatutnya perkataan baru digantikan dengan baharu kerana baharu merujuk kepada benda. Yang ketiga,
kami juga diajar membuat roti lilit menggunakan api. Sepatutnya membuat digantikan dengan membakar kerana membuat merupakan kata yang tidak sesuai untuk digunakan dalam ayat ini. Yang keempat iaitu pada pukul 12 hari semua peserta sudah siap mendirikan kemah. Apa yang salah mengenai ayat ini adalah perkataan tengah hari. Sepatutnya tengah hari dieja dan dipisahkan sebab kata majmuk mantap saja boleh dirapatkan. Tengah hari merupakan kata yang tidak tergolong dari mana-mana kata majmuk mantap. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya iaitu pada 10 Jun yang lalu, saya telah menyertai perkhemahan unit uniform. Apa yang salah mengenai perkataan ini adalah uniform iaitu sepatutnya perlu digantikan dengan patutnya ditambah imbuhan ber supaya membawa maksud ayat yang lebih jelas iaitu pada 10 Jun yang lalu saya telah menyertai perkhemahan unit beruniform. Yang keenam, pemenang pertandingan perkhemahan menerima hadiah dari seorang penceramah yang berpengalaman. Apa yang salah daripada ayat ini adalah perkataan dari. Dari merujuk kepada digunakan untuk tempat, arah dan juga masa. Jadi perkataan dari tidak sesuai digunakan dalam ayat ini dan digantikan sepatutnya menggunakan daripada yang lebih sesuai. Yang akhir sekali adalah hadiah itu disampaikan oleh guru besar pada penceramah sebagai tanda penghargaan. Apa yang salah dalam ayat ini adalah penggunaan perkataan pada digantikan sepatutnya menggunakan perkataan kepada supaya lebih sesuai. Apa yang saya analisis dalam karangan murid darjah 6, saya mendapati bahawa ayat ini kami tiba di hutan Lipo Sekayu pada pukul 8 pagi. Ayat ini salah kerana penggunaan huruf kecil di hadapan. Sepatutnya ditulis dengan menggunakan huruf besar. Yang kedua pula, ayat saya mendapati bahawa tujuan perkhemahan ini diadakan untuk memberi pendedahan cara-cara berkhemah kepada para peserta. Saya menganalisis dan mendapati bahawa ayat ini salah kerana ayat ini tidak gramatis disebabkan untuk memberi pendedahan cara-cara. Sepatutnya ditambah dengan tujuan perkhemahan ini diadakan untuk memberi pendedahan mengenai perkhemahan kepada para peserta. Sekiranya tidak letak mengenai, dia macam tergantung dan tidak gramatis. Yang ketiga, ayat ini untuk mendirikan kemah dengan cepat mesti berusaha. Ayat ini dianggap salah kerana tidak ada subjek di hadapan. Sepatutnya kita letak subjek dan predikat untuk memastikan ayat itu gramatis. Saya sudah membuat pembetulan dan ayat yang betul adalah untuk mendirikan kemah dengan cepat, para peserta mesti berusaha. Kita letakkan subjek. Dan yang akhir sekali adalah pasukan pengakap memenangi pertandingan tarian, manakala pertandingan nyanyian dimenangi oleh pasukan Pandu Puteri. Ayat ini dianggap salah kerana penggunaan ayat aktif di hadapan dan di belakangnya ayat pasif. Kerana kita menggunakan perkataan manakala, jadi sepatutnya ayat aktif di hadapan dan ayat aktif di belakang. Sepatutnya bukan ayat aktif di hadapan, ayat pasif di belakang. Jadi pembetulan yang saya telah buat iaitu pasukan pengakap memenangi pertandingan tarian manakala pasukan Pandu Puteri memenangi pertandingan nyanyian. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.